إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan Tuan Imam, pengurusan dan Tuan Kuasa Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, para jemaah, diharapkan kita senantiasa dalam melimpah rahmat, barakah, riayah, perlindungan daripada Allah hendaknya. Bersyukur kita kepada Allah dapat bersua, dapat kita bersemuka, dapat melaksanakan para ibadat kita kepada Allah, dapat juga kita berkuliah antara maghrib dan isyak pada malam ini dalam suri teladan tentang sirah junjungan mulia Nabi Muhammad SAW, membacakan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Sebelum memulakan hadis-hadis yang di bawah tajuk tanda kenabian Rasulullah SAW, Syama'il kedua, menyambung kuliah kita yang terdahulu, elok kiranya saya intro mukadimahkan tentang utusan Melayu yang telah pun merakamkan satu kolom yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Fadlullah As-Suhaimi pada tanggal 22 Disember 1950 bersamaan 13 Rabiul Awal 1370 Hijriah. Jadi kira-kira sudah lama, iaitu tahun 1950 bulan November, bulan Disember tahun bersamaan Hijriahnya iaitu 1370 Hijriah. Berkata Syekh Muhammad Fadlullah As-Suhaimi dalam karangan artikel Utusan Melayu bertulisan Jawi bertajuk tentang memuliakan hari lahir junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Maka beliau rahimahullah menyatakan adalah kebanyakan bangsa dan juga umat akan merayakan dan meraihkan hari jadi bagi orang-orang yang terutama di sesebuah negara ataupun negeri, ataupun orang yang terbilang handal dalam bidang tertentu. Lalu jasa yang ditaburnya akan dirayakan dan diraihkan dalam bentuk mengenang jasa seseorang yang terbilang akan kebaktiannya pada negara, negeri ataupun tempat tertentu. Lalu wujudlah hari keputeraan yang di-Pertuan Agong, hari keputeraan sultan negeri tertentu, ataupun hari lahir bagi orang-orang yang ternama. Kemudian Syekh Muhammad Fadlullah As-Suhaimi berkata, cuma perkara ini hanya berlaku pada negeri, negara dan tempat yang tertentu. Tetapi mengenang akan hari lahir Nabi Muhammad SAW bukanlah untuk umat, masyarakat, tempat, negara ataupun negeri yang tertentu. Bahkan seluruh negara, negeri, tempat, maka setiap masa akan mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bukan untuk dirayakan dalam bentuk perayaan yang bersuka-sukaan dan sampai kepada makan makanan, tetapi hanyalah mengenang jasa Nabi Muhammad SAW. Lantas dia pun berkata adalah jasa
Junjungan mulia Nabi Muhammad SAW itu ada 5 yang boleh kita sebutkan di sini. Jasa yang pertama ialah dengan lahir dan diutuskan Nabi Muhammad, maka dibebaskan sekalian manusia daripada selama ini memperhambakan diri kepada selain Allah, hanya saja memperhambakan diri kepada Allah. Daripada menyembah, mulanya manusia sembah, ada yang tuan-tuan sembah batu, sembah orang yang direplikakan, orang-orang saleh yang direplikakan, diambil berkat. Wali-wali kadang-kadang diambil berkat daripadanya, daripada kuburnya begitu, ataupun dari patung-patungnya itu. Maka akhirnya menjadi sampai kepada ibadat kepadanya. Dan ada yang menyembah api, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah kayu, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada sampai kepada sembahan-sembahan yang bukan-bukan. Maka Allah menyatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah utuskan bagi setiap umat itu rasul agar mereka menyembah Allah, mengajak mentauhidkan Allah dan tinggalkan sebarang sembahan yang lain daripada Allah. Daripada umat Nabi Allah Nuh yang akhirnya cinta kepada orang-orang yang saleh, akhirnya mereka telah tergelincir sehingga mereka beribadat, berdoa kepada yaitu patungan-patungan dan gambar-gambar yang diwujudkan. Cukuplah ketika mereka masih hidup untuk kita minta mereka doakan untuk kita. Tetapi tak kala mereka sudah wafat, maka janganlah dijadikan tempat, yaitu makam mereka itu sebagai tempat beribadat sampai kepada tawaf dan seumpamanya. Lalu nabi-nabi diutuskan, termasuklah Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk membebaskan daripada penyembahan selain daripada Allah. Akhirnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, bermulanya maulid sampai kepada Nabi diutuskan dan sampai kepada dakwah Nabi Muhammad dan Fathu Makkah, akhirnya 360 buah berhala akhirnya telah pun dibinasakan. Dan tidak ada lagi patungan-patungan berhala di kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian yang kedua, berkata Syekh Muhammad Fadlullah As-Suhaimi, adalah kebanyakan manusia menjadikan wanita bahan pemuasan nafsu cuma ataupun alat perkakasan untuk iaitu menjadi di kita istilahnya kepada mangsa seksual ataupun keseronokan ataupun keinginan seksual kaum lelaki cuma. Namun tak kala junjungan Nabi Muhammad diutuskan, maka dimartabatkan dengan penuh hormat akan kaum wanita. Tidak boleh didapati melainkan dengan pembayaran mahar untuknya. Dan sebermula ketika Nabi diminta menyampaikan dakwah baginda kepada seluruh umat, wa anzir ataupun qum fa'anzir, wahai orang yang sedang berselimut, iaitu ayat Allah yang selepas turunnya wahyu yang menobatkan Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Maka turun ayat yang berikutnya, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang sedang berselimut, qum fa'anzir, berikanlah peringatan. Orang yang mula-mula mendapat peringatan dan akhirnya mengucapkan keislaman dan keimanan ialah siapa? Ialah perempuan, ialah wanita. Dia adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Ketika Nabi wafat di atas ribaan Sayyidatina Aisyah, bersugi dengan sugi yang baru dilembutkan oleh mulut Aisyah, dan di atas ribaan Aisyah, di kamar Aisyah, di hujrah Aisyah, disitulah makam Rasulullah SAW. Maka mulialah wanita
ketika mula berdakwahnya dengan terima yang mula-mula dakwah Nabi ialah wanita, dan wafatnya Nabi Muhammad pun di atas ribaan Sayyidatina Aisyah, dan makam Rasulullah SAW juga di hujrat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Berkata Syekh Muhammad Fadlullah As-Suhaimi lagi, maka dengan yang demikian kaum wanita hendaklah berwaspada, janganlah kembali ke tempat-tempat dan lembah-lembah durjana yang menjatuhkan maruah dan kehormatan mereka setelah dibebaskan oleh iaitu perutusan Nabi Muhammad SAW. Maka dengan demikian pakailah yang elok-elok, yang tutupnya aurat, yang longgar, tidak terlalu ketat, yang sampai tidaklah menunjukkan rupa tubuh badan mereka, yang menjadi bahan pemuasan nafsu kaum lelaki nanti. Kadang-kadang tuan-tuan, PKP sudah pun mungkin berakhir, endemik sudah datang, satu tempoh yang menyebabkan kita terpaksa menghadapi dengan keadaan yang terima wujudnya COVID-19 dalam masyarakat. Lalu kita punya kebenaran untuk merentas negeri diberikan. Untuk berekreasi kemungkinan dibenarkanlah sampai ke pantai. Tapi jagalah SOP. Kita dengan Allah juga. Janganlah sampai berekreasi kadang-kadang pakai yang ketat-ketat. Pakai yang sampai tidak menjaga aurat dan menutupi aurat. Bahkan sampai melekat menunjukkan bentuk aurat. Maka daripada kenyataan ini, Syekh Muhammad Fadlullah As-Suhaimi berkata, jagalah wahai wanita akan maruah dan kehormatan. Yang ketiga, berkata Syekh Muhammad Fadlullah As-Suhaimi adalah sebelum kedatangan Nabi Muhammad adalah manusia. Dirinya, ibunya, ayahnya dan keluarganya diperhambakan oleh orang yang lain. Maka dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terhapuslah sistem perhambaan ini. Tidak ada lagi menjual beli manusia. Dan akhirnya digalakkan untuk tahriru raqabah ataupun tahriru ariqa, membebaskan hamba. Dibebaskan Bilal bin Rabah, dibebaskan Zaid bin Harithah, dibebaskan Salman Al-Farisi. Banyak yang dibebaskan. Bahkan setelah dibebaskan, diangkat dengan penuh penghormatan kedudukan dalam pentadbiran negara. Menjadi muadzin Rasulullah, menjadi anak angkat Rasulullah, menjadi panglima perang dalam perang Mu'tah Zaid bin Harithah. Menjadi panglima perang juga dalam perang untuk menyerang Rom, iaitu Usama bin Zaid bin Harithah. Ini menunjuk kata Nabi, kedatangannya, perutusan Nabi ialah datang dengan mengelakkan, menolak akan dasar perhambaan di seluruh dunia ini. Dasar perhambaan, menjual beli manusia. Sebab itu sampai dalam filem Piramli dia sindir kan. Marah ya, kalau marah kena jual, maka akhirnya kena jual. Jual lah kat pasar. Ketang. Abdul Wahib kena jual. Lepas tu datang Abdul Wahab tolong beli balik. Jadi pada Jamal Pak Tongko. Jamal pula kata apa? Wow, meniaga manusia lebih untung daripada meniaga unta, dia kata. Dia kata daripada menjadi saudagar unta, baik menjadi saudagar manusia. Untung 1.000 dirham, 2.000 dirham, 5.000 dirham. Bagus tak jual manusia? Memang tak bagus. Islam, Nabi Muhammad datang menghapuskan jual-jual manusia. Silap sikit, kena jual. Silap sikit, jadi hamba. Maka Nabi datang, hapuskan. Jangan ada hamba-hamba ni. Hamba ni tak bagus. Maka sesiapa yang mendatangi isterinya di siang Ramadan, tak boleh dia waktu siang mendatangi isterinya, tuan-tuan. Maka kena membebaskan hamba. Penalti dia, bebaslah hamba. Tak ada keupayaan untuk bebaskan hamba. Puasa 2 bulan turut-turut. Oh tak larat. Kena bagi makan 60 orang miskin. Bagilah makan. Ini musim PKP, kita tengok kan. Ada gobok, ada lemari letakkan makanan untuk bagi makan untuk orang miskin. Ramai yang ambil. Banyak juga orang miskin kat taman-taman,
kediaman kita, kejiranan kita. Tapi nak pesan lah tuan-tuan, bila ambil itu berpada-pada lah. فيه احترام ناداه باليا مختار أنت الأمين لما ارتقى Kemudian yang keempat, sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW adalah akal manusia itu terkongkong dan dibelenggu oleh taklid dan ikut-ikutan kepada adat resam ataupun orang terdahulu, nenek moyang terdahulu. Maka mereka orang-orang Arab sembah patung Lata, Uzza, Manat, 360 buah berhala tanpa meninggalkannya. Sampai Nabi ajak untuk sembah Allah, mereka kata, adakah kita kena tinggalkan agama nenek moyang kita, bertukar kepada agama Muhammad yang baru? Maka datang Nabi Muhammad, suruh kita fikir guna akal. Inna fi khalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pertukaran siang dan malam, tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka lah yang berzikir ketika berdiri, duduk dan berbaring, serta berfikir menggunakan akal fikir mereka tentang ciptaan alam ini. Lalu mereka berkata, Maha Suci Allah, tidaklah engkau menjadikan alam ini dengan sia-sia. Maka bebaskanlah kami daripada api neraka. Suruh apa fikir. Jangan kita ikut taklid buta. Orang sembah itu, kita sembah. Orang ada tangkal, pakai tangkal. Orang ada azimat, pakai azimat. Orang bela pendamping saka, pakai saka. Oh, maka dibebaskan manusia, masyarakat kita daripada belenggu kejahilan dan juga khurafat dan tahyul-mahyul yang sekian lama. Maka kaum Melayu kita pun dibebaskan daripada tahyul-mahyul. Yang ada hantu raya, yang ada penjaga nenek kebayanya, yang ada cincin-cincin puaka, keris puaka, penjaga saka, maka dibuangkan. Susuk-susuk cantik, pelaris, gantung ini, gantung itu, mandi untuk nak buang kesialan, mandi untuk nak bagi seri wajah, mandi bunga, macam-macam lah. Untuk bagi jamuan, elakkan kesialan bulan Safar. Maka akhirnya datang Nabi Muhammad, bebaskan manusia daripada kesyirikan, kekufuran dan belenggunya akal pikiran manusia kepada menggunakanlah kita akal pikiran. Siapa pencipta alam? Siapa pencipta kita? Siapa yang maha kuasa? Tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itulah hendaknya kita mengenang jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah pun membebaskan akal manusia daripada ikut-ikutan cuma. Dan dipuji orang yang ulil albab, orang-orang yang ada, iaitu albab. Albab ini iaitu orang yang ada akal. Bukan cerita Ahmad Albab tu. Tu cerita Ahmad Albab, Ahmad Pintu. Yang albab yang dalam Al-Quran bermaksud yang ada akal yang dinamik. Yang ada akal yang senantiasa kreatif, inovasi, berfikir senantiasa. Dan yang terakhir adalah jasa Nabi Muhammad SAW. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad, seringkali orang Arab
bersengketa, bertelagah, berperang sampai ratus tahun. Maka tak kala datangnya Nabi Muhammad SAW, dijinakkan hati-hati manusia dan dibawa mereka untuk bermuafakat dan bersepakat menjadikan mereka itu bersaudara dan bersatu padu. Maka inilah antara jasa Nabi Muhammad SAW. Kiranya untuk disebut-sebut akan kemuliaan kelahiran Nabi Muhammad sebagai mengenang jasa dan bukanlah untuk dirayakan dengan pesta-pestaan, tetapi menyebut-nyebut akan kebaikan yang telah dibawa oleh risalah Nabi Muhammad SAW. Berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, ini kita baca kitab pula. Jadi saya baca utusan Melayu. Bila tarikh dia? 22 Disember 1950. Berapa hari bulan? 13 Rabiul Awal 1370 Hijriah. Kolom siapa yang tulis? Syekh Muhammad Fadlullah Suhaimi, yang mengasaskan Kolej Islam Melaya 1956. Maka kita sebut pula Syekh ataupun Imam At-Tirmidzi menyebutkan riwayat daripada Sa'id bin Yazid. Zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, inna ibna ukhti waji'un. Famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si wa da'a li bil barakah wa tawadda'a fadarabtu ataupun fasharibtu min wudu'ihi wa qumtu khalfa dhahrihi fanadhartu ila al-khatam baina katifayhi fa idza huwa mithlu zir al-hajalah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya tuan-tuan yang dirahmati Allah? Berkata Sa'id bin Yazid, datang ibu saudaraku kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawaku dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa anak saudaraku ini sakit, demam ataupun apa penyakit gitulah. Maka Rasulullah pun menyapu kepalaku. Tunjuk kata bahawa Nabi ini prihatin, santun kepada anak yang dibawa kepadanya. Lalu Nabi pun menyapu kepalaku. Wada'ali bil barakah, dan berdoa untukku barakah. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok baby comel, maka kita sebutlah barakah kepadanya. Masya Allah, tabarakallah. Dan kita kata, comelnya, alah, montelnya. Sebutlah Masya Allah, tabarakallah. Doa berkat. Itulah doa berkat. Ini alah, tembunnya, montelnya, memang montel sampai ketua. Sian nama Allah tu. Di doa montel, maka jadilah montel sampai ketua. Doalah berkat. Allah, Masya Allah, tabarakallah. Maka kita doa yang begitu. Doa yang baik-baik. Sebut apa? Masya Allah, tabarakallah. Maka Nabi pun berdoa berkat untukku dan berwuduk dan memberiku akan kesan wuduk, air wuduk itu kepadaku dan aku minum. Maka air wuduk Nabi Muhammad boleh diminum ataupun tidak? Jawapannya ya. Iaitu at-tabarruk bi athar Rasulullah. Bertabaruk dengan kesan wuduk Nabi Muhammad. Lelehan pada wajah, lelehan tangan dia basuh, air kesan tangan Nabi, wajah Nabi boleh diminum oleh sahabat. Air wuduk kita tak payahlah duduk cadang nak bagi minum tuan-tuan. Nanti pakai sakit gatal muka, gatal hidung ke, habis. Maka air wuduk Nabi Muhammad saja yang dapat. Berkata Sa'id ini bin Yazid, dia kecil lagi kan, dia dibawa oleh mak saudara dia. Wa qumtu, aku pun duduk berdiri di belakang Nabi. Budak kecil, dia duduk berdiri, dia boleh berdiri dah. Berdiri ni umur 2 tahun lah lebih kurang. Setahun setengah pun berdiri dah. Tetapi mungkinlah dia besar dah. Kalau tidak macam mana dia boleh ingat kan? Dia besar dah tu. Aku pun didudukkan sebelah Nabi. Dan aku tengok di antara bau Nabi ada tanda Nabi. Tanda kenabian. Ni anak yang cerdik. Cerdik dia sebab dia tengok benda yang betul. Dia tengok benda yang menarik, iaitu tanda kenabian pada jasad Nabi.
Maka dia pun berkata, aku melihat tanda kenabian itu sebesar butang tirai. Iaitu macam butang tirai. Dia ialah daging yang berbentuk bulat. Di antara dua bahu Nabi Muhammad berbentuk bulat, maka itu tanda kenabian yang Allah bagi jadi kepada Nabi Muhammad. Warnanya sama dengan warna kulit. Bentuknya bundar. Besarnya tidak besar. Ada yang meriwayatkan sebesar kancing tirai. Butang tirai. Tirai ni ada butang dia tak besar mana lah. Kalau kita buat tirai, kita ada masukkan, letakkan butang dia kan. Besar tak? 20 sen punya besar lah. Besar 20 sen, begitulah. Taklah kecil sangat, taklah besar sangat. Berkata Jabir bin Samurah, Ra'aitu al-khatam baina katifai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uddatan hamra mithlu baydatil hamamah. Jabir, ini juga seorang sahabat bin Samurah berkata, aku pernah melihat akan tanda kenabian antara kedua bahu Nabi Muhammad. Di belakang ni ada tanda kenabian. Iaitu satu bentuk daging yang berwarna kemerah-merahan sebesar telur burung merpati. Sebesar telur burung merpati. Menunjuk kata tuan-tuan, dua periwayatan yang menceritakan tentang bentuk ataupun tentang bagaimanakah rupa dan saiznya. Ada yang mengatakan seperti kancing tirai, seperti juga telur burung merpati, tak besar mana. Cuma persoalannya, apa itu khatam nubuah? Khatam nubuah ialah Allah menciptakan Nabi dengan susuk tubuh yang indah sekali. Sebaik-baik ciptaan Allah antaranya ialah menciptakan Nabi Muhammad SAW. Wajahnya, dengan rupanya, dengan rambutnya, bahkan para sahabat menatap setiap kali bersemuka dengan Nabi Muhammad, mengkagumi akan rupanya. Ummu Ma'bad sampai ketika Nabi singgah di khaimahnya berkata, aku melihat akan seorang lelaki tidak terlalu lampai, tidak terlalu tinggi lampai, tidak terlalu rendah. Keningnya lebat, mukanya berseri, rambutnya mencecah bau, dadanya bidang, diamnya berhikmah, berkata-katanya bagaikan mutiara berjujuran daripada mulutnya, memintanya akan disahut oleh sahabatnya untuk ditunaikan hajatnya. Maka para sahabat ni bila dia tengok, dia rakam berseri-seri wajah Nabi Muhammad. Ada yang merakamkan, aku sudah mengira bahawa Nabi Muhammad ini bercahaya wajahnya, seakan-akan bukan tercipta daripada tanah, bahkan tercipta daripada perak. Allahu Akbar. Bahkan bagaikan tercipta daripada perak, berseri. Bercahaya, wajah Nabi Muhammad itu bercahaya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada yang menyebutkan juga bahawa di bawah sinaran bulan, kulihat Nabi berada iaitu di tingkap rumahnya dan mengenakan baju yang berwarna kemerah-merahan. Dan kutatapi wajah Nabi Muhammad dan kulihat bulan purnama yang mengambang penuh. Dan kudapati sesungguhnya adalah wajah Nabi Muhammad lebih terindah daripada bulan purnama yang mengambang pada malam itu. Sampai wajah Nabi Muhammad itu lebih indah daripada keindahan malam di bulan purnama itu. Menandingi bulan purnama yang penuh berseri di malam hari. Berkata juga, iaitu Ibrahim bin Muhammad, Kana Ali idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara al-hadits bitulihi wa qala baina katifai khatamun nubuwah ataupun khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin. Berkata Ibrahim bin Muhammad meriwayatkan adalah Ali bin Abi Talib
tak kala menggambarkan karakter Nabi Muhammad fizikalnya, beliau Ali bin Abi Talib akan menyebutkan hadis yang begitu panjang, dan di antaranya beliau Ali bin Abi Talib akan menyebutkan adalah pada Nabi itu ada tanda kenabian, dan baginda itu ialah pemilik khatamun nubuwah, dan baginda ialah khatim kepada al-nabiyyin wal mursalin. Jadi dia ada khatam, cap ataupun dipanggil macam mohor, tanda yang membukti muktamadkan dia ialah Nabi Allah. Maka khatam nubuwah ini antara fungsi dan hikmahnya ialah tanda Nabi. Tidak ada yang, iaitu tanda ini tidak ada pada Abu Bakar, tidak ada pada Umar, tidak ada pada Musailamatul Kadzab yang mendakwa dia Nabi. Allah bagi kepada Nabi Muhammad ada tanda dia sebagai Nabi. Bahkan Salman Al-Farisi ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, mendapat berita daripada pendeta Nasara. Pergilah tanah yang subur, temulah engkau dengan Nabi. Dan baginda Nabi itu ada 3 tanda. Menerima hadiah, menolak zakat, dan ada tanda khatamun nubuwah. Maka dia ketika Nabi berhijrah, Salman Al-Farisi daripada Parsi ini bawa 1 bakul tamar. Dan dia berkata, ya Rasulullah, aku ingin hadiahkan kepada Tuhan. Nabi pun jamah makan dan Nabi bagi kepada sahabat. Makan-makan semua. Esoknya dia bawa lagi tamar. Dia kata, ini sedekah. Sedekah maknanya zakat. Maka Rasulullah kata, aku Bani Hashim, aku tak makan sedekah. Salman berkata, oh ada 2 dah tanda. Betul. Dia ini merupakan Nabi sebenarnya. Tapi 1 lagi tak ada. Macam mana ni? Nak tengok ni. Maka Rasulullah kata, wahai Salman, mari sini. Adakah engkau ingin tengok dan menatap sendiri tanda ini? Maka dibukakan, iaitu bahagian baju yang menutup ini, dan ditunjukkan oleh Rasulullah. Dan tak kala itu Salman berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi engkaulah Rasulullah. Dia masuk Islam. Jadi tanda kenabian bukan keaiban, bukan kekurangan, bukan cacat. Sebenarnya ialah tanda yang mulia bahawa dia ialah Rasulullah. Para ulama yang mensyarahkan juga tentang tanda kenabian berkata, adalah Nabi dibelahkan dada baginda pada usia ketika 4 tahun. Di kampung Bani Sa'ad, iaitu ketika dipelihara oleh Halimah binti Abi Dhuaib As-Sa'diyah. Ketika umur 4 tahun, Nabi kena belah dada kan, oleh Jibril dan dibantu oleh Mikail. Waktu sebelum Isra Mi'raj, belah dada lagi untuk berjumpa dengan Allah. Dibelah dada ni untuk cuci hati, dimasukkan hikmah. Untuk juga dibuangkan. Bahkan dalam hadis itu menyebutkan, hadza haddu syaitan, ini bahagian syaitan, dibuangkan. Maka bahagian depan sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal 1 lagi bahagian. 1 bahagian tersebut ialah bahagian belakang. Bahagian belakang bagaimana Allah pelihara Nabi Muhammad, ada tanda kenabian. Tak kala syaitan melihat tanda kenabian, maka dia tidak akan mengganggu akan, iaitu hati nurani dan menyesatkan firasat Nabi. Dia tidak akan mengganggu depan dan juga tidak mengganggu di belakang. Dan yang terakhir, khatam nubuwah bermaksud Nabi itu khatim, penutup segala Nabi, penutup segala Rasul. Tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kiranya janganlah ada yang lagi yang mengaku dia sebagai Nabi, seperti Musailamatul Kadzab, seperti contoh Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, seperti Rasul Melayu pun ada. Allah, teringin juga. Nak bertanding silakan, PRU ada nanti. Tetapi janganlah nak bertanding jawatan nak jadi Nabi, tuan-tuan. Ini jawatan Nabi pun nak bertanding juga. Saya mencalonkan diri saya Nabi Melayu. Pasal apa orang Melayu tak suka dengan saya jadi Nabi? Kan setiap bangsa itu ada Nabi, dan bangsa Melayu kena ada Nabi. Saya lah Nabi Melayu. Jibril telah datang kepada saya, turun Yasin wal Quran Hakim, innaka la minal mursalin, engkau Rasul. Maka Jibril datang kepada saya di Bukit Kemesah Jalan Ampang untuk berkata bahawa saya Nabi Melayu.
Betul tak ada Rasul Melayu? Tak ada. Tidak ada lagi Rasul, tuan-tuan. Maka khatam Nabiyin, khatam Nabi dan khatam Mursalin ialah penutup. Tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapatlah kita simpulkan pada penutup ini, inilah serba sedikit yang kita baca daripada kitab Syama'il untuk kita memperihalkan tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Semoga pelajaran dan iktibar dapat kita ambil. Semoga juga kita dapat menyampaikan maklumat kelebihan Nabi Muhammad ini kepada anak cucu kita, keluarga kita, untuk kita memperihalkan di bulan Rabiul Awal yang mulia ini tentang junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه باليا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى